Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Zaki bin Zakaria. Saya mewakili kumpulan saya iaitu Muhammad Khairul Fahmi bin Zainuddin, Muhammad Aziz Azhar bin Ahmad, Muhammad Zulhafiz bin Ibrahim dan Raja Nuruddin binti Raja Ismi. Okey, hari ini di mana saya akan mengupaskan mengenai uh, faktor jemaah tabligh dipandang negatif oleh masyarakat tempat kita di Malaysia. Jadi di situ kita akan melihat iaitu ada kesalahfahaman masyarakat dan tidak mendapat sokongan pihak kerajaan, dan sebagai contoh persepsi negatif oleh masyarakat terhadap jemaah tabligh iaitu kesan pandangan negatif masyarakat terhadap jemaah tabligh. Lepas tu melalui kepercayaan umat Islam dan konsep amar ma'ruf nahi munkar diabaikan. Lepas tu dan kepentingan dakwah tidak dirasai. Serta kita akan kupas melalui kesimpulan semua tajuk ini. Okey, dalam pengenalan isu-isu ini, kita dapat lihat di mana uh, setengah masyarakat menilai sekolah hanya menonjol apabila berlakunya kebangkitan Islam digerak oleh kelompok dakwah seperti Jemaah Tabligh. Seteru kajian ini dinilai respon oleh Jemaah Tabligh mengatasi dakwaan yang dilemparkan dalam posisi defensif sebagai strategi penerusan dakwah mereka. Okey, malah dasar kawalan terhadap agama Islam oleh pemerintah di Malaysia melihatkan cubaan menyekat dakwah tabligh tanpa mengambil kira respon atau pendirian ajaran mereka. Okey, itu adalah pengenalan. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita terus pergi ke faktor jemaah tabligh dipandang negatif oleh masyarakat. Di mana salah satu puncanya adalah kesalahfahaman masyarakat. Yang kita tahu masyarakat Malaysia ni mempunyai pemikiran yang berbeza daripada orang lain, yang ibarat memanggil penilaian netizen. Jadi di situ kebanyakan masyarakat bila kedatangan tabligh ini dia rasa tidak disenangi kerana macam orang kata apa, tabligh ni mengganggu masa dia orang ataupun anything. Okay, jadi kenapa adanya unsur kesalahfahaman masyarakat di situ? Masyarakat di Malaysia lebih memandang jemaah tabligh ini sebagai satu jemaah yang memperjuangkan budaya mistik dan terlalu mengagungkan ulama hingga mencapai tahap mencium kaki keagamaan. Salah itu. Manakala tidak, jemaah ini merupakan golongan yang sentiasa bercakap dan mengamalkan Islam secara keseluruhan. Tak semestinya mereka bercakap dan mereka tidak buat salah. Mereka adalah orang yang cakap dan mereka adalah orang yang mengamalkan apa yang diorang cakap. Walhal jika kita tidak kaji balik sejarah perubahan jemaah tabligh ini, mereka sebenarnya tidaklah seperti yang digembar-gemburkan oleh orang ramai. Sebenarnya jemaah tabligh ni boleh dikatakan kebanyakannya orang-orang yang baik, tapi ada setengah orang yang mengambil kesempatan melalui jemaah tabligh ini. So orang itu sebenarnya kita patut pandang. Seterusnya, terlalu mengajar masyarakat. Sebenarnya ini kita masyarakat kebanyakan tak boleh terima bila ditegur. Kita dapat lihat di mana masyarakat Malaysia melalui di depo jalan raya ataupun di tempat-tempat awam seperti sungai ataupun di laut, di tepi pantai, di mana kita dapat melihat daripada aspek kebersihan. Kalau kata ada seseorang tegur, "Cik, tuan, puan ataupun cik, dilarang membuang sampah di sini." Kita akan, setengah orang dia akan melanting, "Kenapa tak boleh buang sampah kat sini?" sebagai contoh. So di situlah kita dapat melihatkan contoh kalau ada saudara ataupun jemaah tabligh yang datang tegur kita daripada segi keagamaan, kita rasa macam bukan kita tak boleh terima teguran orang lain. Pada kita mungkin kita berasa kenapa dia tegur kita kan? Tapi kalau tak ada orang tegur kita, sebenarnya siapa lagi yang tegur kita? Alhamdulillah, kita sebenarnya masih ada juga orang yang ambil berat macam kita, menegur kita wahai kita membuat perkara yang salah. Ada setengah orang bila kita buat salah terus tinggalkan kita, tapi Alhamdulillah kita masih dikelilingi oleh masyarakat yang sanggup menegur kita. Tapi kenapa kita menolak orang yang tegur kita ke arah kebaikan itu dan kita jadikan dia sebagai kau tak layak tegur aku? Kenapa?
kenapa rakyat, kenapa masyarakat. Itu. Alright, seterusnya kita terus pergi ke tidak mendapat sokongan pihak kerajaan. Kat sini kita sebenarnya boleh nampak macam bila jemaah tabligh ni dia atas inisiatif diri sendiri sebenarnya. Kita tak boleh nak cakap macam kita tengok kalau di dalam dalam kerajaan dia ada lebih pada macam rumah keagamaan dan maksud dia persatuan. Contoh kalau jemaah tabligh ni dia minta dana, tak ada. Dia lebih pada pembelanjaan diri sendiri. So tapi yang kita tahu, tak sebenarnya background orang tabligh ni dia semestinya tabligh full time. Tak. Tabligh ni dia tak ada, kita orang panggil sebelum kita melakukan kewajipan ataupun pelaksanaan kita untuk masyarakat, contoh kita mengajak orang ataupun kita orang panggil keluar rumah 30 hari ataupun 20 hari macam tu, dia sepatutnya kita kena ada tanggungjawab. Contoh orang dekat rumah kita makan cukup, pakaian cukup, tidur selesa, semua tu barulah kita boleh buat perkara yang seterusnya untuk diri kita sendiri. So macam kita tahu, kalau semua yang sebelum kita melaksanakan aktiviti tabligh ni, kalau semua cukup, kita tahu mesti orang yang join ataupun orang yang melakukan jemaah tabligh ini diserba-serbikan lengkap dengan harta ataupun perbelanjaan dia orang lah. So kita dapat tahu kebanyakan ada je daripada orang ni. Macam kita dapat tengok dalam lepas musim Covid tahun 2021 ni, kita dapat lihat di mana kebanyakan ramai para artis menyertai tabligh. So nanti kita macam sebenarnya jemaah tabligh ni bila ada artis yang join, dia sebenarnya membuka mata untuk anak-anak muda, di mana kita dapat melihat jemaah tabligh ini pun tak semestinya orang tua ataupun orang yang fully keagamaan. Sebenarnya jemaah tabligh ni kita boleh, sebagai contoh, saya juga boleh menyertai dan tak semestinya saya menyampaikan, dan saya boleh juga mengambil pengajaran melalui jemaah. So saya dapat baiki diri saya daripada jemaah tersebut untuk untuk terus jadi orang yang lebih baik. Dan kita juga boleh, orang kata kalau kata kita ni sedar kita ni tak baik, tak semestinya kita tak boleh tegur orang untuk membuat baik bersama kita. So InsyaAllah kita cuba tegur dan kita mengajak orang. Itu adalah prinsip jemaah tabligh lah. Alright, seterusnya kita terus pergi ke contoh-contoh persepsi negatif oleh masyarakat terhadap jemaah tabligh. Mana kita dapat lihat di musim Covid yang pertama ataupun PKP 1.0 yang dilakukan di Malaysia, kita dapat lihat kluster yang pertama wujud di Malaysia ini adalah kluster tabligh. Kluster tabligh ini ialah kluster COVID-19 yang bermula di Masjid Seri Petaling, dan isu ini telah tular di beberapa laman sosial di media di Malaysia. Kluster ini adalah antara kluster besar terawal dan kluster super spreader, di mana start the kluster ini dia spread kan dekat dalam satu Malaysia, di mana masa tu dia start daripada Selangor yang kes ini mendadak naik, dan oleh itu persepsi negatif oleh masyarakat semakin menyayung terhadap mereka, di mana kita dapat melihat masyarakat kebanyakan menunding kenapa kluster kenapa jemaah pimpinan tabligh ini diadakan, sedangkan kita tahu COVID-19 sedang melanda di wabak kita. Mana di situ sebelum berjalannya pimpinan tabligh, kita dapat tahu di mana wujudnya COVID-19 itu, dan kita pun tak menyangka bahawa COVID-19 itu boleh memberi kesan yang sebegitu besar sehingga ke hari ini. Oleh itu, kita dapat melihat kebanyakan netizen ataupun orang kata warga netizen, warganet, kebanyakan menunjukkan komen yang tidak baik tentang jemaah tabligh ini di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Jadi kita akan kupaskan. Dalam masa yang sama, saya ada beberapa video di mana saya ada menemu ramah beberapa orang mengenai jemaah tabligh ini di
media sosial dan saya akan tunjuk sebagai apa panggil apa, sebagai rujukan untuk apa panggil kelas tabligh ni. Alright. Seterusnya, jemaah tabligh ini dikatakan membawa ajaran sesat oleh sesetengah masyarakat. Kenapa benda ni boleh jadi? Okey, mari kita kupaskan. Mengapa dikatakan ajaran sesat? Anggota jemaah tabligh berkelana ke berbagai penjuru dengan tujuan mengajak ke jalan Allah. Ajaran sesat ialah ajaran yang berpaling dari landasan Islam yang sebenar-benarnya dan dasar-dasar Islam dipertikaikan. Salah satu contoh pandangan negatif oleh masyarakat terhadap dalam kalangan masyarakat, jemaah tabligh juga tidak asing dengan dilabelkan sebagai golongan yang menyebarkan ajaran sesat. Hal ini kerana masyarakat tidak memahami tujuan anggota jemaah tabligh berkelana dan berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat. Walau bagaimanapun, persepsi bahawa jemaah tabligh ini adalah sesat mungkin disebabkan oleh cara kumpulan-kumpulan sesat yang menggunakan cara yang sama bagi menyebarkan kesesatan. Walaupun cara pemakaian, bertutur dan berilmu yang dikongsikan berbeza, masyarakat hanya melihat lebih dasar, lebih selesa untuk lebih berhati-hati supaya tidak terjerumus kepada kesesatan. Sejurus itu, masyarakat umumnya akan menganggap jemaah tabligh dengan andaian yang sama, iaitu penyebaran ajaran sesat. Oleh yang demikian, kita haruslah berhati-hati dalam hukum. Betul. Di mana masyarakat melabelkan penyampai ajaran sesat dengan jemaah tabligh ni ibarat macam sama taraf. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Tuan-tuan pula. Sebenarnya tidak bagi saya, kerana kita dapat menilai cara jemaah tabligh ni dia bukan ajak secara desakan. So macam contoh, ada setengah tabligh datang, macam contoh dia pendatang rumah saya, dia datang, Assalamualaikum, dia bagi salam. So dia tanya, saudara sihat? Dia tanya khabar kita. Lepas tu dia tanya mengenai sunnah-sunnah semua apa yang kita amalkan. Lepas tu dia ajak kita ke surau, kita pergi masjid untuk solat berjemaah. Dia bagi tahu kita apa jemaah, kalau solat berjemaah ni pahala lebih berbanding solat sendirian. Semua tu kita tahu. Okey, kalau macam ajaran sesat ni, bagi saya dia boleh ajak kita bukan atas dasar mengajak secara rela, tapi atas secara paksaan. Itu adalah ajaran sesat. Sebab kita sepatutnya benda ni dia tak boleh terpaksa. So kita boleh nampak dekat situ di antara jemaah tabligh dengan ajaran sesat. Alright, seterusnya kita pergi ke ini saya suka. Masyarakat kata mengganggu persekitaran rumah. Di mana kita dapat lihat jemaah tabligh ini selalu, dia bukan berkeliaran sebenarnya. Dia tak ganggu privasi orang. Dia takkan pergi ke rumah orang dan bagi salam. Dia kalau dia nampak orang tu, dia nampak orang, kita pergi rumah tu, tak. Dia kalau nampak orang, kalau dia pergi, orang tu tak macam panggil apa, kita jemaah tabligh Assalamualaikum, dia bagi salam kan. Tapi kalau kita macam atas diri kita, kenapa kita ni kan jemaah tabligh tu datang, kita lari. Itu sebenarnya kita pun dah tahu siapa yang sebenarnya yang jahat. Kita ke dia orang yang jahat. Dia orang datang rumah kita, datang sebagai tetamu sebenarnya. So kita pun tahu tetamu ni datang membawa rezeki. Apa salahnya kita keluar buat salam. Dia orang takkan kata boleh tak kita orang masuk ke rumah saudara. Tak, dia orang bukan orang macam gitu. Dia orang cakap tak apa, kita berborak di luar pun tak apa, ada sedikit masa tak. So kalau kita cakap tak ada, dia orang pun memahami tak apa. Tapi kalau kita cakap ada, insyaAllah dia orang akan memberi perkongsian yang baik untuk kita juga. So kenapa masyarakat kata mengganggu persekitaran rumah? Dia sedangkan kalau dia bagi salam, kita keluar, dan kalau kita ada hal, kita beritahu, oh saya sebenarnya kerja malam, saya nak berehat. Tak apa, walaupun sedikit je masa, takkan lama pun, at least kita ada juga orang panggil apa, ilmu yang kita dapat daripada diorang ni sebenarnya. Alright, seterusnya, kesan pandangan negatif masyarakat terhadap jemaah tabligh. Okey, kita dapat lihat ya, di mana perpecahan umat Islam. Manusia sebenarnya tidak dibezakan berdasarkan pangkat dan darjat, warna kulit, bangsa dan keturunan, kaya dan miskin atau berpengaruh. Sebagai umat Islam, kita didorong untuk saling mengenal dan diperintahkan untuk menjaga kesatuan dengan mematuhi ajaran Islam sebagai ajaran yang menyelamatkan diri dari siasaan api neraka. Okey, so kita dapat lihat, kalau kata jemaah tabligh ni adalah orang yang betul, so maksud dia sanggup keluar dan cari orang lain untuk mengajak sama-sama membuat arah kebaikan.
So maksud dia kalau diorang mencari redha Allah secara berkumpulan, maksud dia contoh kumpulan itu sama-sama dapat perkara yang dapat pahala, dapat benda-benda yang baik, rezeki yang lipat kali ganda kan. So macam kenapa kita sebagai masyarakat nak mengata yang diorang ni adalah bukan orang yang baik, sebagai orang yang selalu mengganggu privasi kita, orang yang selalu mengkacau kita. Tak, sebenarnya kita kena buka pemikiran kita. Kenapa hati kita nak terima benda yang baik ni susah? Kenapa kita nak buat benda jahat ni senang? Ingat, kerana syurga itu bukan percuma. Itu dia maksud saya. Seterusnya, kita dapat lihat masjid tidak diutamakan sebagai tempat ibadah. Kita dapat lihat di mana kalau ada jemaah tabligh ni di satu kawasan, so insya-Allah jemaah tabligh itu setiap 5 waktu takkan terlepas di masjid tersebut ataupun di surau. Kerana takkan macam saya kata tadi, takkan diorang just cakap tapi diorang tak buat. Tak, diorang adalah orang yang bercakap dan melakukan apa yang dicakapkan diorang, ataupun orang kata apa, mengamalkan apa yang diorang cakapkan. Okay, seterusnya kita pergi ke kesimpulan. Kebanyakan isu terhubung tabligh yang dikatakan mengabaikan tanggungjawab dunia adalah disebabkan oleh masalah dalaman dan peribadi individu tersebut. Tabligh menakis dakwaan mereka tidak menghiraukan nafkah keluarga apabila kurus dilaksanakan kerana dijelaskan dalam kitab Panduan Tabligh. Malah tabligh tidak menggalakkan kemurudan negara seperti yang didakwa kerana pengikutnya terdiri daripada pelbagai latar karier profesional seperti ahli politik, ahli perniagaan, artis dan pensyarah juga. Masyarakat juga perlu sentiasa peka dan memberi teguran yang baik supaya mesej yang ingin disampaikan dapat diterima dengan hati terbuka. Tanggungjawab ini bermula dari semua pihak. Betul, kita tak semestinya kita macam kalau diorang buat salah, kita pun ada buat salah. So kita sama-sama tegur-menegur. Oleh itu semua pihak perlulah bersatu padu dalam membentuk dan mendidik masyarakat Islam menghormati antara satu sama lain. Dan insya-Allah negara kita akan terus maju dan harmoni bila kita sama-sama bersatu padu. Okey, itu saja daripada saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.